Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbina Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Rakyat diminta segera mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19. Rakyat Sabah diminta segera mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, ketika ini kerajaan giat mengadakan kempen termasuk menggunakan pasukan bergerak ke kampung-kampung. Kempen itu bagi memberi penerangan dan meminta rakyat supaya mendaftar. Katanya pendaftaran di Sabah mungkin agak perlahan kerana ramai penduduk yang tinggal di luar bandar dan jauh di pedalaman. Ketua Menteri berkata demikian selepas menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 di Dewan Serbaguna Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Kota Kinabalu pagi tadi. Haji G menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech kira-kira 8.56 pagi tadi. Setelah dipantau lebih 20 minit, beliau kemudian beredar dari pusat itu pada 9.23 pagi. Haji G yang juga Menteri Kewangan Sabah telah menerima suntikan dos pertama pada 4 Mac lalu. Turut bersama Haji G membuat suntikan dos kedua pagi tadi ialah Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung. Serta Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Dr. Zulkifli Mohamad dan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali. Fasa 1 projek pembentungan di Kota Marudu dijangka siap April tahun depan. Projek skim pembentungan Kota Marudu Fasa 1 bernilai RM107.33 juta yang dilaksanakan oleh kontraktor Kimolohing Jaya Sdn Berhad sejak Mei 2018 dijangka siap sepenuhnya April tahun depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Sibong Mokhtaradin berkata proses pembinaannya berjalan lancar dan setakat ini 59.81% daripada projek itu telah disiapkan. Beliau berpuas hati dengan prestasi kerja kontraktor berkenaan yang melakukan kerja dengan baik dan mengikut jadual yang ditetapkan. Katanya ini perlu dicontohi oleh kontraktor lain agar rakyat tidak terbeban dengan masalah kelewatan siap projek. Bung meninjau pelaksanaan projek berkenaan dalam jadual lawatan kerjanya ke daerah Kota Marudu dan Pitas kemarin. Menurutnya, projek itu bertujuan memperbaiki kemudahan pembentungan kepada penduduk di sekitar Kota Marudu. Rangkaian paip bagi projek ini dianggarkan sepanjang 13 km dengan 207 unit manhole. Dalam lawatannya ini, Bung mengarahkan Jabatan Air Sabah untuk menyediakan tangki simpanan air untuk kegunaan sementara penduduk Pitas dan Bengkoka. Hampir 60 kampung di dua daerah berkenaan dilaporkan belum menerima bekalan air bersih. Pewartaan Kinabalu Global Geopark akan membawa limpahan ekonomi kepada Sabah. Pewartaan Taman Kinabalu sebagai Global Geopark dijangka akan menjadi kenyataan menjelang Ogos ini atau awal tahun hadapan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, usaha mewartakan Kinabalu Global Geopark ini akan membuka peluang keemasan kepada Sabah dan memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Pelabur dan pelawat akan datang dan berada di tapak yang mendapat pengiktirafan badan antarabangsa kerana kecantikan alam semula jadinya ini. Jeffrey berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian seminar antarabangsa Aspiring Kinabalu UNESCO Global Geopark di Kota Kinabalu siang tadi. Dalam perkembangan lain, Jeffrey berkata ketika ini dua permohonan bagi pelaksanaan gelembung perjalanan atau travel bubble sudah diluluskan di peringkat negeri, iaitu Sutra Harbour Resort and Spa serta Scuba Junkie di Semporna. Bagaimanapun, kebenaran gelembung perjalanan ini tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard yang ketat. Buat masa ini, Sabah hanya membenarkan pergerakan mengikut zon sahaja. Terdapat 6 zon yang ditetapkan di Sabah. Bagi pelawat dari Kota Kinabalu, mereka boleh melakukan pergerakan sehingga ke Ranau dan Kota Belud yang masih berada dalam zon yang sama. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah.
kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat dengan 70 kes dilaporkan hari ini berbanding 45 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,470 kes. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Perintah Kawalan Pergerakan PKPD dikenakan di Kampung Lebak Moyo dan Kampung Siasai Tamu, Kota Belud bermula esok sehingga 8 April. PKPD dilaksanakan di dua kampung berkenaan selepas berlaku peningkatan kes secara mendadak dengan kadar kebolehjangkitan dalam komuniti yang tinggi. PKPD di Kampung Sinsingon dan Kampung Lotong Nabawan ditamatkan esok. Daerah Keningau merekodkan kes positif baru tertinggi dengan 22 kes hari ini. Ini diikuti Kinabatangan yang mencatatkan 19 kes dan Kota Belud yang merekodkan 9 kes. Dua daerah iaitu Kunak dan Penampang mencatatkan 1 kes hari ini. 18 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Dua kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Siasai Tamu Kota Belud dengan 11 kes kumulatif dan kluster Tenegang Kinabatangan dengan 20 kes kumulatif. Daerah Nabawan berubah dari zon merah ke zon jingga. Sandakan bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Manakala Kinabatangan bertukar dari zon kuning ke zon jingga. Secara keseluruhan, 4 daerah di Sabah berada dalam zon merah, 3 daerah dalam zon jingga, 16 daerah dalam zon kuning, dan 4 daerah dikategorikan zon hijau. 85 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 400 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 41,971 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. Manakala bagi vaksin dos kedua, secara kumulatif, 1,378 orang telah menerima suntikan hari ini. 289,594 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Polis kontijen Sabah perlu mengekalkan integriti yang tinggi. Polis Kontingen Sabah akan terus mengekalkan tahap integriti yang tinggi bagi memberi perkhidmatan yang cemerlang bagi tahap keselamatan di negeri ini sentiasa terjamin. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata, ketiga ini kerjasama masyarakat juga amat baik kerana mereka sentiasa memberi maklumat kepada PDRN sepanjang masa. Beliau berkata demikian kepada media di perbarisan sambutan Hari Polis ke-214 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kepayan pagi tadi. Beliau meminta rakyat agar terus memainkan peranan masing-masing untuk membantu menjaga keselamatan dan ketenteraman awam di Sabah. Sambutan Hari Polis ini dilaksanakan mengikut pematuhan prosedur operasi standard ditetapkan. Setiap acara membabitkan penyertaan separuh anggota polis sahaja. Dua individu dikenali geng Taufik yang memecah masuk kedai serta mencuri wang di kawasan Bundusan dan Beverly Hills sejak Januari lalu untuk tujuan santai dan menginap di hotel ditahan di sebuah pusat membeli belah di Kota Kinabalu Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputy Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, suspek berusia 13 dan 31 tahun itu ditahan kira-kira jam 9 pagi susulan laporan daripada seorang pengadu yang menyedari kedai miliknya dipecah masuk pada pagi hari sama. Menurut Muhammad Haris, kejadian terbaru membabitkan pengadu lelaki berusia 38 tahun yang melaporkan premisnya dipecah masuk menyebabkan barang di dalam premis berselerak serta jam tangan didapati hilang. Susulan daripada laporan itu, satu tangkapan berjaya dibuat di pintu masuk sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu.
Hasil siasatan awal, kedua-dua suspek mengaku terbabit dalam 8 kes pecah masuk di sekitar Penampang sejak awal tahun ini. Muhammad Haris berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sambutan Hari Polis ke-214 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang pagi tadi. Muhammad Haris berkata modus operandi kedua-dua suspek adalah dengan menyasarkan kedai runcit, restoran dan premis yang menggunakan pintu jenis roller shutter untuk dipecah masuk. Wang yang dicuri digunakan untuk tinggal di hotel-hotel di sekitar Kota Kinabalu untuk tujuan santai. Kedua-dua suspek direman selama 4 hari sehingga Jumaat ini. Sebanyak 67 pain darah berjaya dikumpul dalam kempen anjuran Kelab Rekreasi Mimpagat Toko Sabah Sabtu lalu. Setiausaha kelab berkenaan Eddie Limbang berkata kehadiran orang ramai melebihi jangkaan 50 penderma darah. Kempen dengan kerjasama Unit Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu bertujuan memastikan bekalan darah berterusan di tabung darah hospital berkenaan. Kempen yang diadakan buat kali ketiga ini bagi menggalakkan orang ramai di sekitar Penampang menderma darah sekaligus menyelamatkan nyawa. Sekian berita Borneo 3 TV malam ini. Saya Salvinos Sarebo.